Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Siti Fazila dan ahli yang lain Juliana dan Asfaliza. Kami akan membentangkan sejarah tingkatan 5 bab 9 dasar luar Malaysia. Terdapat dua subtopik yang akan kami bahas, antaranya 9.3 Malaysia dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Pengenalan. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan dan Dr. Ismail Abdul Rahman telah dilantik sebagai wakil PBB yang pertama. Antara penglibatan Malaysia telah memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara, iaitu mendukung piagam PBB, terlibat dalam agensi PBB, sumbangan misi pengaman dan misi pegawai pemerhati. Mendukung piagam PBB. Mendukung penuh piagam PBB yang selaras dengan pendirian negara kita, iaitu menegakkan hak asasi manusia dan menggariskan prinsip yang antaranya berkaitan dengan pencapaian taraf hidup dan hak asasi manusia tanpa memisahkan kaum, jantina, bahasa, dan agama. Seterusnya, konsep hormat menghormati kedaulatan wilayah negara lain dan tidak campur tangan dalam urusan ahli-luar negara lain. Seterusnya, terlibat dalam agensi PBB. Malaysia pernah terlibat dengan UNESCO, yaitu Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB. Penglibatan aktif Malaysia membolehkan beberapa tapak di Malaysia seperti Gunung Mulu dan Taman Kinabalu pada tahun 2000, Bandar Melaka dan Georgetown pada tahun 2008 serta Lembah Lenggong pada tahun 2012 diiktiraf menjadi tapak warisan dunia. Malaysia juga turut bekerjasama dengan FAO, yaitu Pertubuhan Makanan Sedunia dalam bidang pengeluaran makanan, serta WHO, yaitu Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam bidang kesehatan dan perubatan. Malaysia juga telah memberi kebenaran kepada PBB untuk membuka pejabat UNHCR, yaitu Pejabat Pesuruhjaya Tinggi Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai pelarian di Kuala Lumpur. UNHCR merupakan badan yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi golongan pelarian serta golongan tidak bernegara. Malaysia pernah menyertai Majlis Keselamatan, yaitu badan penting di PBB. Majlis ini bertanggung jawab mengekalkan keamanan dan keselamatan negara. Pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 1999 hingga tahun 2000, dan 2015 hingga tahun 2016, Malaysia telah dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap di kerusi Majlis Keselamatan PBB. Seterusnya, sumbangan dalam misi pengaman. Malaysia turut menyertai sumbangan besar dalam menjayakan misi pengaman anjuran PBB di negara yang berkonflik. Disiplin dan kemampuan pasukan tentera Malaysia dalam menggalas tugas misi pengaman ini sememangnya diakui oleh PBB. Antara misi pengaman yang disertai oleh Malaysia termasuklah Bosnia dan Herzegovina, Lubnan, Ethiopia, Congo, Namibia, Somalia, Timur Leste, dan yang terakhir Kamboja. Tugas pasukan pengaman. Yang pertama adalah memastikan keselamatan penduduk, kedua mengawasi gencatan senjata, dan yang ketiga mendaulatkan undang-undang negara yang terlibat. Seterusnya, misi pegawai pemerhati. Malaysia turut terlibat dalam misi pegawai pemerhati di bawah PBB di negara yang menghadapi konflik seperti di Sierra Leone, Chad, Libya, Bosnia dan Herzegovina, Iraq, Kamboja, Liberia, Congo, Namibia, Angola, Mozambik, Ethiopia, dan Timur Leste. Tugas pegawai pemerhati antaranya termasuklah membantu pentadbiran dan pengurusan, memberikan latihan teknikal dan menjadi juru bahasa. Antara tokoh Malaysia yang terlibat dalam agensi PBB ialah Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud, Datuk Maimunah Muhammad Sharif, Tan Sri Razali Ismail, Dr. Jomo Kwame Sundaram, dan Tan Sri Abu Samah Abu Bakar. Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud. Beliau merupakan doktor perubatan dan aktivitas kemanusiaan. Beliau juga merupakan seorang daripada 16 ahli yang dilantik oleh Setiausaha Agung PBB sebagai penasihat kumpulan tabung tindakan kecemasan pada tahun 2008.
Pada tahun 2009 hingga 2011, beliau terlibat dengan United Nations Population sebagai agensi PBB di New York. Pada tahun 2014, beliau menjawat jawatan Ketua Sekretariat Sidang Kemuncak Kemanusiaan Dunia di PBB yang menyelaraskan aktiviti kemanusiaan di seluruh dunia. Seterusnya, Datuk Maimunah Muhammad Sharif. Beliau merupakan pejabat awam. Pada tahun 2017 hingga 2020, beliau mengetuai UN Habitat dan merupakan wanita pertama di Asia yang menjawat jawatan tersebut. UN Habitat dianggap sebagai agensi paling aktif di dunia yang memberikan tumpuan kepada kehidupan bandar yang mampan ketika populasi dunia berkembang dengan pesatnya. Seterusnya, Tan Sri Razali Ismail. Beliau merupakan tokoh diplomat. Beliau juga mengetuai delegasi Malaysia ke Mesyuarat United Nations Development Program pada tahun 1990 hingga 1992. Beliau telah dilantik sebagai Naib Presiden Majlis Ekonomi dan Sosial PBB. Beliau juga bertanggungjawab terhadap usaha pembangunan di negara anggota PBB pada tahun 1991. Seterusnya, Dr. Jomo Kwame Sundaram. Beliau merupakan ahli akademik, dilantik sebagai penyelaras penyelidikan kumpulan antara kerajaan bagi hal ehwal, kewangan dan pembangunan antarabangsa pada Disember 2004. Pada tahun 2005, beliau dilantik sebagai penolong setiausaha agung bagi pembangunan ekonomi di Jabatan PBB Al-Ehwal Ekonomi dan Sosial. Akhir sekali, Tan Sri Abu Sama Abu Bakar. Beliau merupakan pegawai tentera. Beliau dilantik sebagai pemerintah tertinggi UNISOM di Somalia pada tahun 1994. Beliau juga merupakan warga Malaysia pertama yang diberikan kepercayaan untuk menjadi pemerintah tertinggi tentera PBB. Pelantikan ini menandakan pengiktirafan PBB dan masyarakat antarabangsa terhadap komitmen Malaysia dalam usaha menggembalikan keamanan sejagat serta keprihatinan dalam soal kemanusiaan. 9.4 Malaysia dalam Commonwealth. Commonwealth merupakan sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Badan ini ditubuhkan untuk membina semangat setia kawan serta mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Malaysia telah memperjuangkan hak asasi manusia, kerjasama ekonomi, pembangunan bidang sosial serta terlibat dalam pengurusan isu antarabangsa melalui Commonwealth. Seterusnya, penyertaan dan sumbangan Malaysia. Terdapat beberapa penyertaan dan sumbangan Malaysia, antaranya Rancangan Colombo, Kerjasama Pertahanan, Kerjasama Ekonomi, Penentangan Dasar Apartheid, Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth, serta Sukan Commonwealth. Pertama, Rancangan Colombo. Rancangan ini bertujuan menangani kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Rancangan ini mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal, dan kesehatan. Rancangan ini juga turut terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995. Kedua, Kerjasama Pertahanan. Perjanjian ini membolehkan Britain serta negara Commonwealth memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Kerajaan juga telah menyediakan kemudahan kepada Britain dan pasukan simpanan strategi Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Ketiga, kerjasama ekonomi. Negara Commonwealth merupakan antara rakan dagang Malaysia yang utama kerana komoditi utama diekspor ke negara Commonwealth dengan lebih mudah dan kadar cukai dikenakan lebih rendah. Pelbagai kemudahan turut disediakan seperti kemudahan kredit dan bantuan dana Commonwealth. Pelaburan daripada negara Commonwealth juga penting kepada pembangunan ekonomi negara. Seterusnya, penentangan dasar apartheid. Dasar apartheid menjadi isu penting yang telah menarik perhatian Commonwealth. Asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia bersama negara lain menyuarakan isu ini dalam Commonwealth menyebabkan Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth. Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth CHOGM. Malaysia turut terlibat dalam Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth yang diadakan 2 tahun sekali. Persidangan ini diadakan untuk membincangkan isu semasa antarabangsa yang berkaitan dengan anggota negara. Pada tahun 1989, persidangan ini telah memilih Malaysia menjadi tuan rumah.
Yang terakhir, Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Selain itu, sukan ini akan diadakan 4 tahun sekali. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan antara negara anggota. Pada tahun 1998, Malaysia pernah menjadi tuan rumah sukan ini.